Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم زرنا علما وارزقنا فهما، اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Lundang, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi nikmat-nikmat kepada kita, nikmat nyawa, nikmat boleh mari masjid, boleh makan, boleh minumnya, dan berbagai-bagai nikmat yang tidak mampu kita menghitung nikmat Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala minta kita bersyukur kepada segala nikmat yang kita boleh itu. Kita bersyukur kepada Allah, mengucap terima kasih dan juga melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung tadabbur makna surah Al-Fatihah ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 kita sudah baca baru ni, ayat 1 hingga ayat 7. Ayat yang pertama bermula daripada basmalah. Ayat yang kedua alhamdulillahi rabbil alamin. Basmalah itu ringkasan kepada bismillah. Bila sebut basmalah, maka kita faham itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Tak perlulah kita nak kata baca bismillahirrahmanirrahim, maka kita faham dah bila sebut kita mula dengan basmalah ataupun bacalah basmalah. Basmalah itu ringkasan daripada bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama alhamdulillahi rabbil alamin, kita panggil hamdalah. Alhamdulillah itu kita panggil hamdalah. Kalau tadi bismillahirrahmanirrahim basmalah, alhamdulillahi rabbil alamin kita panggil hamdalah. Ayat yang keduanya alhamdulillahi rabbil alamin, kita pun dah belajar baru ni. Alhamdulillahi rabbil alamin dengan membawa makna segala puji. Alif lam itu adalah alif lam ma'rifah, alif lam yang membawa makna khusus, alif lam ma'rifah. Kalau tidak ada alif lam maka dia panggil nakirah. Nakirah ni umum. Jadi alhamdu di sini ialah alhamdu segala puji yang tertentu itu, iaitu puji Allah kepada Allah, puji para malaikat kepada Allah, puji para rasul nabi kepada Allah, puji orang yang beriman kepada Allah, puji segala makhluk di langit di bumi, semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Maliki Yaumiddin, kita tidak bacalah ramai-ramai pada pagi ini kerana kita sudah baca pada minggu lepas. Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu Wa Taala ini kita mengakui bahawasanya
Allah inilah Malik, iaitu raja. Malik ini adalah pemerintah pada hari agama, hari pembalasan Yaumiddin ini, hari pembalasan hari akhirat. Allah SWT lah yang menjadi raja pada hari tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika berada di negeri akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia, kepada manusia pada hari itu, siapa lagi yang boleh mengatasi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pada hari itu kita akui Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa mutlak. Yang mana bila kita lihat surah Al-Infitar ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala ada menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari itu ialah hari akhirat. Hari itu ialah hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang yang lain. Tidak ada seorang pun boleh beri pertolongan kepada orang lain, sebab dia ada Tuhan pada hari itu. Tuhan yang mentadbir itu adalah Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin. Kita mengakui baik di luar sembahyang kita, di dalam sembahyang kita, kita akui bahawanya Allah SWT Maliki Yaumiddin. Allah SWT ini adalah raja pada hari pembalasan negeri akhirat nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga ayat kita menyatakan bahawa iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Comelnya ayat ni, sepatutnya kalaulah susunan ini bukan susunan daripada ayat Allah SWT yang Allah Ta'ala punya kalam, maka kebiasaannya kita akan susun ayat itu na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Bagaimana kita susun ayat? Kalau kaedah bahasa Arab, fa'il, fa'il, maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni duduk belakang sekali. Mana fa'il na'budu tu fa'il dengan fa'il, perbuatan dan pembuat. Na'budu ni kami sembah, iyyaka akan kamu, kami sembah akan engkau ya Allah. Nasta'inu iyyaka, dan kami minta pertolongan akan engkau sahaja ya Allah. Tapi mukjizat ayat Allah SWT ini adalah kalamullah. Maka Allah SWT susun ayat ini bukan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tetapi Allah SWT hadirkan dengan perkataan iyyaka dulu, baru nasta'in. Na'budu kemudian selepas daripada iyyaka. Apa makna iyyaka? Apa tujuan kita sebut iyyaka dulu baru na'budu, wa iyyaka dulu baru nasta'in? Ini dia panggil ayat ini litta'zim, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka cantiknya ayat ini, hebatnya mukjizat ayat Quran ini, Allah SWT susun dengan begitu cantik, yang mana Allah Subhanahu wa taala mencabar manusia. Ada cabaran Allah itu mendatangkan supaya manusia itu mendatangkan satu ayat seperti Quran. Ada yang Allah Ta'ala cabar manusia supaya mendatangkan 10 ayat seperti Al-Quran. Ada cabaran Allah Ta'ala itu mencabar manusia supaya membuat ayat satu surah seperti Al-Quran. Ini cabaran-cabaran Allah. Walaupun manusia bergabung, semua makhluk bergabung untuk nak mencipta Al-Quran, tetapi manusia tak mampu untuk nak menciptakan ayat Allah Ta'ala. Ayat Al-Quran ini tak mampu. Maka cantiknya ayat ini bila kita baca
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Comel tu bunyi tu. Kalau kita baca na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyak, lain. Comel tu ayat tu. Tidak mampu kita nak meniru, nak mencipta ayat seperti ayat Al-Quranul Karim. Ini mukjizat Allah. Dan tuan-tuan semua, bermula daripada kita kecil-kecil dulu sehinggalah kita mati, tak ada seorang pun yang bila dengar surah Al-Fatihah, yang kita panggil surah Al-Fatihah ini Nabi sebut Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani, surah yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang. Kita baca surah Al-Fatihah ni tak ada pun kata puas tu. Baca surah Al-Fatihah, rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, rakaat ketiga Fatihah, rakaat keempat pun Fatihah, subuh pun Fatihah, Zuhur Fatihah, Asar Fatihah, Maghrib Fatihah, Isyak Fatihah, semaya sunat pun Fatihah. Jadi tuan-tuan semua, inilah mukjizat Allah SWT. Baca kita baca buku cerita, kita baca surat khabar. Dia panggil ada surat khabar baru, surat khabar lama. Kenapa jadi lama dah? Padahal baru beli pagi tadi. Esok dah jadi lama dah, petang ni dah jadi lama dah. Surat khabar lama. Kerana bori baca dah. Baca sekali tak sah dah. Tetapi ayat Allah SWT ini kita baca surah Al-Fatihah, As-Sab'ul Mathani diulang-ulang, kita rasa mukjizat Allah Ta'ala ini memang memang kita kena meyakini dengan mukjizat Allah Ta'ala. Hebatnya ayat Allah SWT tidak memboringkan kita. Imam ni baca surah Al-Fatihah, kita duduk belakang, duduk dengar, tak ada seorang pun kan puas dengar. Lepas tu imam lain baca surah Al-Fatihah juga, dengar alunan bacaan yang orang kata berbeza, tetapi kita seronok dengar. Surah Al-Fatihah dibaca di dalam kalau kita solat sunat tarawih 20 rakaat, bermakna 20 kali kita baca surah Al-Fatihah, imam baca surah Al-Fatihah, tak bori-bori. Maka itulah mukjizat Al-Quranul Karim. Di dalam ayat ini Allah SWT sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau sahaja ya Allah na'bud, kami sembah, wa iyyaka nasta'in, akan engkau sahaja ya Allah kami minta pertolongan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni suka bila kita minta pertolongan dengan Allah. Allah SWT jadi murka pula bagi orang yang tidak minta pertolongan dengan Allah SWT. Allah SWT seronok bila mana kita minta pertolongan tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT murka, marah bagi mana-mana makhluk yang tidak minta tolong dengan Allah, tetapi dia minta tolong selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pun juga termasuk ayat yang kelima, bermula daripada basmalah, hamdalah, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua ini adalah dia panggil ayat-ayat penyata. Ayat-ayat penyata. Ayat kita menyatakan bahawasanya kita ini hanya sembah Allah dan kita ini hanya minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat yang kelima. Bermula daripada ayat yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Maka di sini dia panggil ayat ini ayat doa, dan ayat ini adalah ayat kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau sebaiknya jangan kita baca, kalau kita nak wakaf, kita nak wasal, yang terbaik surah Al-Fatihah ni kita baca dengan caranya wakaf pada setiap ayat. Itu yang terbaik. Tetapi kalau kita nak wasal, kita nak sambung, kalau apa yang hamba belajar, kalau kita nak berhentinya
Dan kita nak berhenti, kalau berhenti 7 tempat, mana 7 ayat ni terbaik. Kalau kita nak sambungnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 dah berhenti. Terus hak ni berhenti, hak ni tak berhenti di ujung. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini kita nak berhenti dengan cara 3 kali berhenti, ataupun kita berhenti di 4 kali berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dah situ. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Barulah ambil di ihdinas sirat sampai habis. Ini 4 kali berhenti. Yang setakat hamba belajar cara baca Fatihah yang dilarang oleh guru-guru, iaitu kita sambung antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita sambung nuhdina. Kenapa guru-guru ni melarang? Dan bila kita belajar, kita tengok di sini dia panggil wasal ini qabih, tak baik, tak bagus. Sebab ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ayat penyata. Tiba-tiba kita sambung dengan ayat yang berasingan, yang ayat doa. Jadi tak, dia panggil kurang baik. Waqaf di sini dia panggil wasal di sini qabih. Qabih ni tak bagus. Jadi kalau kita tak belajar, maka kita kata boleh je, kita nak sambung boleh je, memang boleh, tetapi tidak baik. Bila kita belajar baru kita faham. Oh, sebab apa tidak baik? Oh, sebabnya ayat di sini ayat penyata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tidak campur dengan ayat doa. Maka bermula ayat yang ke-6 ini, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus ni, jalan siapa jalan lurus? Jalan yang dibawa, jalan yang dibawa yang telah disusuli oleh mereka 4 golongan. Kalau duduk atas muka dunia ni, kalau jalan ini jalan yang telah dipelopori oleh 4 golongan. Jalan ni jalan yang betul. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan para rasul dan nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, golongan orang-orang siddiq. Siddiq ni ialah orang yang mana sifatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dapat gelaran As-Siddiq itu sempena bila mana berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila diberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar peristiwa bagaimana Nabi Muhammad ini tengah berada di kota Mekah, menceritakan perjalanannya daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ceritanya berlaku semalam. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya, siapa ini yang mencerita kisah ini? Maka Abu Jahal kata, Muhammad sendiri. Muhammad sendiri. Kalau Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad sendiri yang menceritakan. Dia menceritakan bahawasanya dia sendiri pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Sudah ada pagi ini di Masjidil Haram. Kalau Nabi Muhammad sendiri yang mencerita, kalau dia kata dia pergi ke langit pun aku percaya.
Ni dia sifat apa ni as-siddiqi, ya? Seperti mana gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar bermula daripada peristiwa ini, maka Sayyidina Abu Bakar digelar as-siddiq. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ni tuan-tuan semua, orang yang mati syahid, hukum kita mandikan dia, kita kapankan dia adalah haram. Kerana dia ni orang yang mulia. Orang yang mulia, darahnya menjadi saksi di akhirat nanti, dan orang ini di antara mereka yang tidak dihisab oleh Allah SWT. Kerana mereka ini di antara golongan yang diangkat kemuliaan mereka ini, termasuk mereka ini menyusuri jalan-jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada dan juga as-salihin, iaitu mereka yang soleh yang diperakui oleh Allah Taala kesolihan mereka. Jadi golongan yang selain daripada ini, golongan yang tidak lurus, yang tidak betul, tidak tepat dengan jalan-jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat yang ketujuh kita jelaskan jalan yang kita tidak inginkan itu, maka kita sebut pada ayat yang ketujuh diajar oleh Allah SWT supaya kita sebut siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kami inginkan itu, tunjuk kami jalan yang lurus itu ialah jalan yang telah kamu tunjuk kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yang kami tak nak jalannya ya Allah, dua jalan, dua jenis golongan manusia yang telah orang kata dah buat jalan sendiri atas muka dunia semasa mereka hidup atas muka dunia. Ghairil maghdubi alaihim, yang kami tak nak ya Allah, jangan beri kepada kami jalan ini, iaitu jalan mereka ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang di al-maghdub. Maghdub ni orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu minal yahudi, golongan Yahudi. Memang Yahudi ni Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Orang bangsa Yahudi ni bangsa yang tidak boleh menerima hakikat bahawasanya Rasul yang terakhir ini adalah bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi. Rasul-Rasul yang terdahulu bangsa Yahudi, maka mereka boleh terima. Tetapi bila kata Nabi Muhammad ini dibangkit menjadi Rasul, sebagai Rasul yang terakhir, mereka tak boleh terima. Sebab mereka nak Nabi Rasul ni dibangkit di kalangan golongan Yahudi juga. Maka mereka ini Allah Ta'ala murka sampai bila? Sampai abadi. Allah Ta'ala paparkan dalam ayat ini yang ketujuh ini dalam surah Al-Fatihah, Al-Maghdub. Al-Maghdub ini mereka yang dibenci, yang dimurka oleh Allah SWT, iaitu golongan Yahudi. Golongan yang kedua yang dimurkai oleh Allah SWT, yang terpesong daripada jalan al-mustaqim itu, ialah disebut di dalam ayat yang ketujuh ini. Kita doa kepada Allah Ta'ala, kita tidak nak jalan yang waladdallin. Dal mak lazim kalimi muthaqqal, mesti. Mak lazim ni panjang, mak ni makna panjang, lazim ni maksud apa? Mesti. Lazim ni mesti, kebiasaan lazim ni makna lazim ini dia panggil putus, mesti. Baca qadarnya, bila kita belajar tajwid, qadar bacaan ini mesti baca 6 harakat. Baca 6 harakat. Kalau baca tak cukup 6, salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah. Bila salah ini tidak tepat dengan kehendak Allah Ta'ala. Warattilil Qur'ana tartila. Bila kamu baca Quran wahai Muhammad, bacalah secara tartil. Tartil iaitu bit tajwid, iaitu tajwid maknanya memperelokkan bacaan dengan mendatangkan, memberikan hak-hak bacaan tersebut. Maka di sini namanya mak lazim kalimi muthaqqal. Kenapa kita panggil kalimi muthaqqal? Kerana selepas daripada ada alif itu ada lam yang bertasydid di dalam satu kalimah, maka namanya adalah
mad lazim kalimi muthaqqal dibacakan berat kerana ada tasydid, maka hukumnya mesti baca 6 harakat. Jadi tuan-tuan semua, bila kita baca surah Al-Fatihah ini, baik di dalam sembahyang kita ataupun di luar sembahyang kita, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang nak sembahyang, sama ada sembahyang itu sembahyang sunat ataupun sembahyang itu sembahyang wajib, maka Nabi memperingatkan kita, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sebab itu mazhab kita Asy-Syafi'i mana menetapkan bacaan surah Al-Fatihah itu wajib baca, kecuali kita ini dia panggil itu fiqh, kecuali kita ini makmum yang menjadi makmum masbuk. Kalau kita makmum ni muwafiq, kita kena baca surah Al-Fatihah sampai habis. Itu kena belajar pula lah masalah fiqh. Jadi tuan-tuan semua, surah Al-Fatihah ni menjadi kewajipan bagi mereka yang mana kalau dia ni jadi makmum kalau makmum dia ni sebagai makmum muwafiq, maka wajib baca surah Al-Fatihah. Imam boleh menanggung bacaan makmum yang masbuk yang tertinggal. Boleh. Tetapi kalau kita sembahyang seorang, boleh ke tidak kita tak baca surah Al-Fatihah walaupun sembahyang sunat? Tak boleh. Baik, bila mana ini sebagai yang terakhir lah hamba rasa pada pagi ini, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Allah taala berfirman di dalam hadis al-Qursi, hadis Qursi, Allah taala sebut qasamtu salata baini wa baina 'abdi. Aku telah membahagikan sembahyang ini, sembahyang di antaraku dan di antara hamba-Ku, nisfain, dua bahagian. Fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Dan separuhnya itu bagiku dan separuh lagi bagi hamba-Ku. Bila hamba ni membaca surah Al-Fatihah, maka Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala nak bagi dua. Wali 'abdi ma sa'ala, dan bagi hamba aku ini apa yang telah dia minta dalam bacaan dia. Idza qala al-'abdu, apabila lah seseorang hamba aku itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ mulanya. Ketika mana kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, tanpa kita sedar, Allah SWT berfirman, qala Allah Ta'ala berfirman, hamadani 'abdi, wahai hambaku, kamu telah memuji aku. Kita tak sedar ni. Bila kita duduk dalam semaya, baik semaya seorangnya, semaya jadi imamnya, jadi makmumnya, bila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, Allah firman masa tu juga, Allah kata hamadani 'abdi, wahai hamba, kamu telah memuji aku. Kamu tak nampak aku pun, kamu tak dapat melihat wajah aku pun, tetapi kamu memuji aku. Hamadani 'abdi. Allah Ta'ala seronok bila hamba berkata, wa idza qala, Allah Ta'ala firman, bila mana hamba ini berkata membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah asna alayya 'abdi. Allah SWT menjawab kepada hamba ini, asna alayya 'abdi, wahai hamba, kamu juga telah masih memuji aku. Kamu masih memuji aku dengan perkataan kamu sebut Ar-Rahmanir Rahim. Allah berinteraksi dengan hamba tanpa kita sedar. Fa idza qala, dan maka apabila, katanya Nabi, Allah Ta'ala berfirman, apabila qala, ia berkata hamba aku menyebut Maliki yaumiddin, engkaulah ya Allah Raja yang memerintah pada hari pembalasan, hari agama. Engkaulah Raja, engkaulah pemerintah ya Allah. Qala Allah Ta'ala menjawab, majjarani 'abdi,
wahai hamba, kamu telah mengagungkan aku, kamu telah mengagungkan aku. Kamu sebut Maliki Yaumiddin, engkaulah ya Allah raja pada hari pembalasan, hari akhirat nanti. Engkaulah yang memiliki segala-galanya, engkaulah raja pada hari tersebut. Maka Allah Ta'ala sebut majjadani abdi, wahai hamba, kamu ini telah menyanjungi aku. Wa idza qala, dan apabila hamba ini membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau sahaja ya Allah kami minta, kami menyembah dan kami minta pertolongan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bila ketika itu juga Allah Ta'ala sebut hadza baini wa baina abdi. Maka di sini di ayat ini baini di antaraku, wa baina abdi dan di antara hambaku, wa li abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku aku nak bagi apa yang dia minta. Bila dia minta aku nak bagi. Dalam ayat ni kan ayat kita nak minta dengan Allah SWT. Nasta'in kan kita nak minta tolong dengan Allah SWT. Na'bud kita sembah, nasta'in dan kita minta tolong. Kalau kamu minta dengan apa kamu minta dengan aku nak bagi. Sebab itulah tuan-tuan semua, kalau dalam kaedah merawat ini kaedah merawatan, maka di antara ayat-ayat yang kita menghayati, kita doa ialah di ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulah di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menghayati, ya Allah kami sembah hanya Engkau ya Allah, kami minta tolong hanya Engkau ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulah ayat ni dan menghayati ayat ni, doa di sini. Insya-Allah Allah Taala dah janji dah. Allah kata kamu wahai hamba, di sini bermula antara aku dengan kamu, dan di sini aku nak beri kepada kamu apa yang kamu minta. Fa idza qala, maka apabila hamba ini membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami ya Allah, tunjuk kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri hidayat kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yang jalan yang kami tak nak ini ghairil maghdubi alaihim, jalan yang mereka kamu murkai terhadap mereka, waladdallin, dan mereka jalan mereka yang sesat ya Allah, iaitu Nasrani, al-maghdubi alaihim Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bila kita baca ayat ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, sampai habis ni, maka Allah Taala berfirman, berfirman Allah Taala, hadza li abdi ma sa'al, maka ini apa yang hamba aku minta ini aku akan beri kepada hamba aku. Kita minta apa di ayat ini? Kita minta Allah SWT tunjuk jalan yang lurus, jalan yang dibawa oleh para nabi, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin, bukan jalan al-maghdubi alaihim, bukan jalan ad-dhalin. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah mudah-mudahan bila kita membaca surah Al-Fatihah ini, maka kita memahami dan kita menghayati. Di samping surah Al-Fatihah ini ada lagi nama-nama yang banyak bagi surah Al-Fatihah, iaitu namanya antara Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, ataupun Al-Quranul Azim. Nama lagi As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulangnya, surah Alhamdu, surah puji, surah Asy-Syifa, surah penawar, surah penyembuh, dan juga nama di antara surah Al-Fatihah ialah surah namanya surah Ar-Ruqyah, surah jampi ataupun surah yang berkaitan dengan doa. Ada lagi nama Fatihah ini namanya Al-Wafiyah, Asy-Syukru, Ad-Du'a, As-Su'al, Al-Kafiyah, Al-Asas. Ini nama bagi surah Al-Fatihah yang kita jarang mendengarnya. Surah Al-Wafiyah, surah yang sempurna. Asy-Syukru, surah yang kesyukuran. Ad-Du'a, surah doa. As-Su'al, surah permohonan, permintaan. Al-Kafiyah, surah yang mencukupi. Al-Asas, surah yang
menjadi dasar-dasar, dia panggil surah dasar-dasar. Jadi di antara surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah ni tuan-tuan semua, siapa yang membaca surah Al-Fatihah, syaitan, iblis ini, bila mana surah Al-Fatihah ini Allah SWT asbabun nuzul, sebab turun surah Al-Fatihah ini ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril, maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar satu bunyi yang kuat daripada sebelah atas. Maka Nabi mendongak tengok ke atas. Nabi melihat kepada Jibril dan Nabi mendongak kepada ke atas, dan Jibril juga mendongak ke sebelah atas. Maka Jibril menjelaskan kepada Nabi, pintu langit sudah terbuka. Pintu langit sudah terbuka, padahal ia tidak pernah dibuka sebelum daripada ini. Sebelum daripada turunnya surah Al-Fatihah sebelum ini, pintu langit tidak pernah terbuka. Maka pada ketika itu, pada saat itu pintu langit terbuka. Maka diriwayatkan juga turun malaikat, yang mana malaikat ini tidak pernah turun ke atas muka dunia ini kecuali pada ketika itu, bila mana pintu langit tersebut dibuka kepada Nabi. Maka turun seorang malaikat daripada langit, berkata kepada Nabi, bergembiralah kamu dengan dua cahaya yang telah diturunkan kepadamu, yang belum pernah diberikan kepada seseorang Nabi sebelum daripada kamu, iaitu yang pertamanya surah Al-Fatihah. Satu, cahaya itu turun, sebab itu nama surah Al-Fatihah, dan pembukaan pintu langit. Yang keduanya, cahaya itu diturunkan dengan sebab apa? Dengan sebab ayat yang terakhir, tiga ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf daripadanya, melainkan engkau akan mendapat apa yang engkau harapkan daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Maka surah yang terakhir 284 286 284 hingga 286 itu surah yang terakhir pada surah surah Al-Baqarah. Jadi dua cahaya ini, cahaya surah Al-Fatihah dan cahaya ayat yang tiga yang terakhir, iaitu 284 hingga 286 daripada surah Al-Baqarah, yang bermula daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, terus kepada amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, terus kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai habis. Jadi tuan-tuan semua, itulah kurang lebihnya perbincangan kita berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini dia ada basmalah, dan basmalah ini Nabi ajar kita nak buat apa-apa memadai dengan sebut basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu nak sebut kerja apa kita nak buat. Dia boleh kait, dia boleh gantung, dia boleh ikat dengan semua pekerjaan kita. Mestilah pekerjaan itu akan diberkati oleh Allah Ta'ala dan tidak terlibat dengan maksiat, sebab dia tak boleh nak sakut dengan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu nak sebut sahaja apa ni, aku nak makan ni dengan bismillahirrahmanirrahim. Tak payah nak sebut dah. Dia boleh gantung semua dengan pekerjaan. Nak buka pintu kereta, bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya bismillah. Nak naik motosikal, bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk dalam masjid, bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Nak curi selipar ke, bismillahirrahmanirrahim, boleh tak? Tak mari. Dia tak mari. Nak buat maksiat, bismillahirrahmanirrahim, dia tak mari, dia tak mesh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap urusan yang kita nak buat dalam muka dunia ini, kalau kita tak baca bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, maka urusan itu akan terputus. Apa makna terputus? Iaitu abtar, iaitu terputus daripada keberkatan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita baca bismillah, basmalah tadi, bismillah semua di setiap gerak kerja kita, maka kita akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Kerja kita akan jadi berkat, insya-Allah. Jangan tinggal dengan perkataan basmalah setiap di awal pekerjaan kita, insya-Allah.
Jadi tuan-tuan semua berasa sekadar dululah tadabbur surah Al-Fatihah selama 2 kali ni, dan insya-Allah esok ada jayu ada sebut. Ada sebut jayu ada sebut esok. Tak ada sebut. Ada baru ni Ambo bincang dengan dia, dia minta kalau boleh tambah lagi. Jadi Ambo kata tak apalah, Ambo cuba 2 hari, hari Isnin dan hari Selasa. Hari Isnin dan hari Selasa untuk kita tengok tadabbur Al-Quran ini, dan insya-Allah sekadar masa yang sempat Ambo akan cuba bagi komitmen dengan tuan-tuan semua, insya-Allah pada pagi Isnin dan pagi Selasa, kecuali ada masyakkah, ada sakit demam, ada masalah-masalah yang tidak dapat dielak, barulah kita berhenti cuti lah. Jadi insya-Allah kita sambung esok, kita akan naik daripada Al-Fatihah, kita sambung esok surah An-Nas, dan kita terus kepada surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan insya-Allah kita akan sambung surah An-Nas, yang mana surah An-Nas ini kadang-kadangnya kita rasa surah An-Nas ini tidak hebat. Semua ayat Allah SWT itu adalah hebat, dan bila kita melihat kepada asbabun nuzul, asbab turun surah An-Nas, surah Al-Falaq ini, maka kita akan tahu bahawasanya surah An-Nas, surah Al-Falaq ini merupakan di antara surah-surah yang terhebat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Bila kita melihat kepada asbabun nuzul, sebab turun ayat itu. Jadi yang bahasa sekadar itu dulu cukup pada pagi ini, 7 lebih kurangnya hampir 7-10 minit. Jadi yang berucap terima kasih kepada hadirin hadirat yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dikira man amila salihan fali nafsihi, bagi mereka yang membuat amal soleh itu kita yang dapat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat benda baik walaupun besarnya sebesar zarah, dia pasti akan melihat hasilnya di akhirat. Siapa yang buat benda jahat walaupun sebesarnya zarah, pasti dia akan menerima hasil di akhirat. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita ini sebagai khairan, kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Jadi yang puasa sekadar itu dulu, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.